kita sebelum ini, dah lama kita berjuang, kita nak kepada benteng Sungai Golo. Betul tak? Betul. Kita berjuang berpuluh-puluh tahun. Seingat saya daripada zaman saya kecil, daripada tahun 70-an, beberapa kali diukur di sempadan Sungai Golo. Kita nak benteng Sungai Golo supaya dapat mengawal, melewatkan banjir yang berlaku di sepanjang tebing Sungai Golo. Tetapi apa yang telah berlaku pada hari ini? Okey, apa yang telah berlaku, dia buat benteng Sungai Golo daripada Penggalan Kubur sampai ke Tersang. Kemudian dia benteng pula daripada Tersang ke Danau Toba. Inilah satu kegagalan perancangan yang telah dibuat oleh kerajaan. Okey, sebab kita kena tahu fenomena yang berlaku pada hari ini, banjir daripada hulu, air turun, kemudian sepanjang Sungai Tersang ataupun Sungai Lembah itu laluan keluar air untuk ke laut. Tetapi apa yang berlaku pada hari ini, kita sekat 19 km panjangnya laluan air keluar dan kita buka hanya tak sampai 50 meter Sungai Golo untuk air pergi ke laut. Inilah puncanya berlaku takungan air seperti mana akuarium. Inilah teknikal yang perlu disedari oleh semua pihak bahawa kegagalan perancangan dan juga reka bentuk yang dibuat itu kena fikir balik. Daripada jawapan demi jawapan yang kita terima daripada pihak yang berwajib, pihak yang terlibat, mengatakan fasa 1 adalah untuk menyelamatkan tumpat. Ini adalah kenyataan yang serius, kenyataan yang benar oleh pemimpin-pemimpin. Fasa 1 untuk menyelamatkan tumpat. Adakah hanya tumpat sahaja didiami oleh manusia? Manakala kami di sebelah hilir benteng adalah binatang yang boleh hidup berlari. Ini yang perlu disedari. Adakah kami binatang yang boleh bernyawa dalam air, yang perlu dikurung air, dijadikan akuarium? Itu persoalan. Kita tanya balik kepada pihak yang merangka, yang membuat benteng tersebut. Okey. Jadi apa yang saya nak gambarkan, yang tutup 19 km, buka 50 meter. Bilik air rumah kita, paip mandi dia bocor. Jadi berlakulah sedikit banjir dalam bilik air rumah kita. Masa kita buat bilik air, tukang dah buat paip air keluar sebesar 2 ataupun 4 inci. Okey, jadi sebab kita ni orang yang cerdik, yang tak boleh diajar, kita pergi ambil paip wiring, yang wayar hijau dekat luar rumah tu, yang sebesar kelingking, kita jolok dalam air keluar dan kita sembunyi air, kita buka hanya sebesar kelingking saja. Sedangkan air yang bocor kita tak tutup. Apa akan berlaku pada bilik air kita? Banjir. Inilah gambaran dia. Dia tutup 19 km, dia buka 50 meter. Air yang mana kalau kita nak kira kawasan tadahan untuk Sungai Golo daripada Sungai Lancang sampai ke Batu Melintang, agak saya lah, sempat juga saya google, keluasan tadahan air adalah 1,200 km persegi. Malaysia dan juga Thailand, semua tadahan ini akan masuk ke Sungai Golo dan akan turun ke Sungai Tersang. Bayangkan, kalau kita tak ada rumah kita masa hujan 10 minit boleh penuh satu baldi, bayangkanlah 120 km persegi. Kalau kita bayangkan daripada Tersang sampai ke Batu Melintang adalah lebih kurang 40 km, bermakna kita bergerak lagi masuk ke hutan 15 km dan sebelah Thailand pun kita masuk 15 km. Itulah keluasan. Kalau kita lukis 4 segi, 40 km kali 15 km. Itulah tadahan air hujan
yang akan turun ke kawasan kita. Cukup tak dengan 50 meter yang dibuka untuk air keluar? Kita yang belajar sekolah pondok, sekolah atas pun boleh fikir. Orang kampung buat bandang padi, okey, bandang padi, buat benteng supaya tak masuk dalam bandang dia. Berpanganlah jawab dia. Betul tak? Betul. Mana kita keringkan kawasan kita tetapi kita banjirkan benda padi orang lain. Saya krenti dan zaman-zaman dulu memang ini perkara biasa. Bergolong berparang. Tanyalah orang-orang lama, orang yang buat benda padi. Okey. Minta Maybe X5421 dan juga FIFA 4174. Okey, itu dari sudut yang saya sempat kaji. Cuma saya nak tanya di sini supaya suara ni dapat sampai kepada JPS. Sebab soalan ni saya telah kemukakan kepada JPS ni melalui Biro Pengaduan Awam. Adakah sebelum laksananya projek ini kajian hidrolik telah disediakan? Mungkin orang kampung tak faham apa dia kajian hidrolik. Kajian yang perlu dibuat sebelum kita buat benteng atau mengkaji kedudukan paras air. Okey, paras air. Bila air naik selama setinggi 1 meter, apa akan berlaku pada rumah penduduk? Naik 2 meter, apa akan berlaku? Itu kajian yang perlu dibuat dan hasil kajian ini sepatutnya sebelum pelaksanaan projek dibuat satu modeling. Mana satu model yang perlu diselesaikan, yang perlu dibuat untuk menggambarkan apa akan berlaku pada kawasan terutama sekali upstream projek, iaitu sebelah atas ataupun sebelah hulu projek. Ini yang tidak dijawab oleh Jabatan Parit dan Saliran kepada saya melalui Biro Pengaduan Awam. Cuma yang dia jawab, dia kata kawasan ini memang sentiasa banjir. Itu saja jawapan. Adakah ini jawapan pegawai teknikal yang seperti mana cikgu ataupun pengurusi kata tadi belajar sampai US dan sebagainya, sedangkan saya hanya belajar di sekolah atap, tetapi boleh memikirkan benda ini dan boleh mencari bahan untuk bercakap pada hari ini. Di mana yang bila berlaku banjir di Seri Muda, susuk tubuh yang dituju adalah Profesor Dr. Zaki Nasaruddin. Ini adalah pakar dalam bidang hidrologi yang mengkaji dan menyelesaikan masalah Sungai Muda. Jadi saya harap JPS kalau tak cukup kaki tangan, tak cukup ilmu, rujuk kepada pakar tersebut. Okey. Jadi apa yang saya nak cadangkan dalam masa yang singkat, tak sempat nak habis kalau saya nak baca apa yang saya tulis. Okey. Saya minta supaya dikaji balik pembinaan benteng. Memang saya sedar perancangan awal benteng untuk fasa 1 tidak ada pintu air dan tidak ada laluan air keluar. Itu saya sedar. Itu adalah perancangan asal benteng. Tetapi setelah berlakunya kegagalan demi kegagalan menyebabkan kesengsaraan penduduk, maka kita mendesak pihak JPS supaya mengubah plan tersebut. Adakan sama ada kalau belanja yang besar, pintu air mungkin besar belanja dia, ataupun adakan beberapa overflow di sepanjang laluan benteng tersebut. Overflow memang nampak kurang berkesan, tetapi melalui kajian hidrolik dan juga modeling yang dibuat, kemungkinan overflow tersebut adalah di paras yang tidak kritikal. Bila dia kaji di mana paras yang paling sesuai untuk diadakan overflow, maka itulah ketinggian overflow yang perlu dia buat. Jangan fikirkan keselamatan orang tumpak saja, tetapi fikirkan kami di bahagian rantau panjang. Okey, itu cadangan dan desakan kita pada hari ini. Kemudian kita perlu ingat fasa 2 akan dibuka tender. Fasa 2 akan bermula. Okey,
Daripada kajian dan apa yang saya tengok, fasa 2 akan bermula dengan benteng sebelah sini. Okey, benteng Sungai Lancang sebelah sini dan menghala ke Pekar Rantau Panjang sejauh 2.5 kilometer. Setakat mana, kampung mana saya tak pasti. Dan kita perlu bayangkan apa akan berlaku pada kampung kita bila limpahan Sungai Lancang tak berlaku, tetapi limpahan di sebelah selepas 2.5 kilometer itu masuk ke kawasan sini, mana air itu nak keluar? Kita kena ingat yang itu juga. Kita minta supaya pihak berwajib sebelum melaksanakan fasa 2 libatkan orang kampung untuk sama-sama berbijak, beri pemahaman kepada orang kampung apa yang akan berlaku sekiranya fasa 2 diteruskan. Jadi kita mendesak pada hari ini, dengar kabar 16 hari bulan nanti akan dibuka tender untuk fasa 2. Kita minta pihak kerajaan tangguhkan sementara. Kita tak nak menderita. Fasa 1 belum selesai penderitaan, kita menanggung penderitaan di fasa 2. Okey? Sebab dia akan campur, mana 2.5 km adalah benteng dan seterusnya saya difahamkan bentuk benteng yang akan dibina sepanjang setelah masuk dalam bandar Rantau Panjang adalah sama seperti bandar yang Thailand. Dinding, dalam bentuk dinding. Jadi kita dah dapat bayangkan penderitaan kita kerana air yang masuk tak boleh keluar. Kita tambah lagi benteng ataupun dinding akuarium kita untuk kita takung air. Laluan keluar memang tak akan wujud lagi. Jadi saya rasa cukup sekadar tu. Okey, secara teknikal saya nyatakan sebenarnya banyak benda yang saya dah draft tetapi masa tidak mengizinkan. Sekali lagi terima kasih kepada pihak keselamatan, terima kasih kepada Jawatankuasa Bertindak Banjir kerana libatkan juga saya dalam program pada hari ini, dan insya-Allah saya akan terus berjuang, saya akan terus mencari bahan-bahan untuk membantu penduduk kampung. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.